Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jadi, saya ambil sedikit masa anda untuk buat sedikit review berkenaan dengan indeks kita. Ada 7 indeks, insyaAllah selepas raya apa yang akan berlaku. Bukan tak bermau, just nak buat sedikit review, okey, sepanjang tahun 2018, okey, dan sebelum ni pun saya ada buat beberapa review juga, yang mana itu hanyalah jangkaan saja, insyaAllah tak semestinya tepat. Okey, so sekarang ni kita dah masuk ke fasa bulan 6, iaitu pertengahan tahun 2018, yang mana kita baru saja selesai proses pengambil alihan ataupun berubahnya pemerintah selepas pilihan raya lah, senang cerita. Yang mana kalau siapa ingat, okey, daripada awal tahun saya dah kongsi daripada hujung tahun 2017 dan masuk awal tahun 2018 saya dah kongsi, terutamanya selepas tarikh yang saya akan kongsikan kepada anda nanti. Okey, waktu itu saya kata apa, saya akan remind semula anda. Okey, jadi kalau kita tengok indeks kita pada hari ini, setelah beberapa hari, seminggu, minggu ni boleh dikatakan indeks seolah-olah bagi kita raya. Sonok lah minggu ni, sonok. Okey, tapi berbeza dengan minggu lepas. Okey, minggu lepas satu minggu memang macam-macam lah, daripada mulut kita ni keluar market nak crash dan sebagainya. Tapi minggu ni bagi saya adalah minggu raya untuk trader. Cuma hari ni iaitu 8 bulan 6 2018, kita tak tahu apa yang akan berlaku, insyaAllah. Okey, harap-harap baik sahaja. Okey, so kita tak nak pergi jauh-jauh, kita tak nak pergi 2 tahun ke belakang, 3 tahun ke belakang, jadi kita pergi ke 6 bulan yang ke belakang sahaja. Jadi last, kalau siapa yang masih ingat, yang follow saya punya video, okey, last pada tahun 2017, iaitu pada 5 hari bulan 12. Dan siapa yang masih ingat, berlaku satu indeks reversal pada ketika itu, okey, pada awal bulan 5 sehingga ke pertengahan bulan 1, iaitu pada tarikh 9 hari bulan 1. Jadi sepanjang tempoh, okey, 5 hari bulan 12 sehingga 9 bulan 1 ni pun boleh dikatakan raya untuk trader. Belilah counter apa pun, okey, masuklah apa pun, insya-Allah. Okey, kebarangkalian untuk naik itu lebih tinggi daripada kebarangkalian untuk turun. Yang mana dekat sini saya ada mention bahawa ada berlaku indeks reversal, dan indeks reversal ini tidak begitu strong dan insya-Allah tak akan lama. Okey, tapi dia mampu berjaya break resisten yang lama, tetapi hanya seminggu selepas itu dia dah bagi signal untuk turun. Okey, walhal saya kata indeks mungkin akan turun di bawah paras 1700. Ternyata saya punya ramalan tak betul pada masa tu. Saya mention apa yang saya ramalkan pada masa tu tak betul pun apa yang berlaku. Yang mana saya ramal market akan turun di bawah 1700, tapi tak turun. Apa yang berlaku adalah indeks naik. Okey, indeks naik, tapi tuan-tuan, indeks naik, counter tak cantik lah starting daripada bulan 1. Okey, kita tengok beberapa counter. Saya pun nak main petik saja counter yang mana yang ada dekat saya punya watchlist. Yang ini bukan saya punya watchlist lah, ini lebih kepada apa counter yang saya pernah tengok. Apa counter yang saya pernah tengok. Okey, kita tengok dia bermula huruf A lah, A, B, C, D, E. Saya tak ambil, maknanya saya tak ada sebarang teks untuk nak present kepada anda. Apa yang saya tahu saya kongsikan kepada anda. Apa yang saya rasa saya nak kongsi, yang saya tahu saya akan kongsikan kepada anda. Okey, so mungkin tak banyak, sedikit akan membantu. Okey, membantu daripada segi sudut ilmu lah lebih kurang lah. Jadi kita tengok ASB pada bulan 12. Kalau kita tengok indeks reversal pada 5 hari bulan 12, yang mana pada waktu tu ASB ni dia tak ada volume dekat kawasan tu. Jadi tak ada apa yang menarik berlaku dekat ASB. Jadi kita tengok ASD on pada bulan Disember pun masa tu volume belum begitu cantik. Okey, belum begitu cantik. So kita tengok lagi beberapa counter. Okey, contoh ke Scapi. Okey, so kalau kita dapat tengok pada bulan 12, okey, sekitar bulan 12 ini sehingga pertengahan bulan 1 lebih kurang kat situ. Jadi kalau kita tengok waktu market reversal, untuk counter ni naik sehingga 57%. Tapi apa berlaku selepas daripada
indeks reversal untuk turun pada 9 hari bulan 1, yang mana saya ada mention pada ketika itu, okey, saya ada mention pada waktu tu kita tunggu pilihan raya, walhal baru bulan 1, pilihan raya maksimum bulan 6. Jadi kita dah get ready untuk tak begitu aktif dengan market. Jadi kenapa saya cakap macam tu? Okey, saya tunjuk beberapa contoh counter dan beberapa bukti dan beberapa sebab kenapa saya kata macam tu. Saya kata kenapa bulan 1, di pertengahan bulan 1 saya kata relax-relax lah nak pilihan raya, bagi lepas pilihan raya. Okey, sebab dia baru sekarang saya boleh bagi jawapan kepada anda. Kalau hari tu saya bagi jawapan kepada anda, siapa nak percaya? Sekarang ni pun kalau saya kata tunggu lepas raya lebih menarik, siapa nak percaya? Benda belum berlaku, tak ada siapa boleh percaya. Tapi saya kena cerita benda yang dah berlaku. Jadi pada bulan 12, naik cantik 57%. Jadi waktu naik ni orang semangat. Dan waktu nak turun ni, okey, waktu ni pun orang semangat nak buat pembelian. Kalau naik dia jual, kalau dia turun dia hold. Apa yang berlaku? Daripada tarikh 9/1 yang bagi tahu nak yang ada indeks reversal nak turun itu, okey, sampailah maksimum penurunan 76% ataupun 80% lah senang cerita. Maksimum penurunan maknanya kalau anda beli saham ini 10,000, duit anda hanya tinggal 2,000. Jadi nak tak nak, orang kena tunggu. Okey, kenapa saya kata waktu tu, kenapa saya kata kita rehat-rehat, kita rehat-rehat, nanti bila market kembali okey, kembali rancak baru kita masuk. Habis tu tak main saham lah. Saya tak kata tak boleh main saham, tapi kurangkan modal. Okey, kurangkan amount. Jadi jawapan dia dekat sini. Okey, saya tunjuk. Contoh, anda buat pembelian pada harga, katakan kita ambil harga inilah 615. Katakan anda buat pembelian 615. Once dia tu dah turun, orang tak akan buat penjualan punya. Selagi rugi, mentaliti kita tak akan buat penjualan. Okey, kemudian naik balik, naik. Ingat nak dekat sampai dah. Once kalau dah sampai harga kita beli, baru kita jual. Itu mentaliti. Tapi saya tak sampai. So apa berlaku? Turun. Dan bila selepas pilihan raya sekarang ni, baru kita nampak market cantik. Okey, market menarik. Sekarang ni kita tengok apa yang kita boleh buat, hanya tengok menunggu naik balik di paras yang kita beli saja. Rugi tak? Jawapan dia anda jawab sendiri. Sebab tu saya kata daripada bulan 1 itu nak beli, boleh dah beli. Sampai ada orang pilih saya beli, habis tak boleh beli. Bila nak beli? Hari Ahad, hari Selasa tak boleh beli, quarter report tak boleh beli, pilihan raya tak boleh beli, raya tak boleh beli. Habis bila nak beli? Ada orang tanya soalan macam tu. Jadi jawapan dia, inilah jawapan dia. Apa yang berlaku sekarang, bila market okey, kita tengok saja. Faham tak? Kita tengok saja, menunggu harga yang kita beli tu ataupun counter yang kita sedang rugi tu naik balik ke paras yang kita beli dulu masa bulan 1. Itu yang kita buat sekarang ni. Okey. Ini satu counter saya tunjuk. Boleh kita tunjuk beberapa contoh counter lagi. Contoh kita pergi ambil yang pada waktu tu lah. Pada waktu tu dia naik pada bulan 12, nampak? Okey. Pada bulan 12 naik sehingga bulan 1. Okey, maksimum kenaikan sehingga 170%. Waktu naik ni tak mau beli, cukup takut. Huan ni nak delisted lah, tak ada bisnes dan sebagainya. Tapi naik sampai 200%. Bila dia dah naik, turun sikit orang pergi beli. Contohlah, orang pergi beli. Katalah kita pergi buat pembelian dekat sini, okey, kita nampak dia naik, turun. Dia naik, turun. So contoh lah, dekat sini buat pembelian katakan. Okey, naik, okey lah, turun. Dia buat pembelian lagi, naik, okey, turun. Dia buat pembelian lagi, katakan pembelian kat situ. So apa yang berlaku sekarang ni, okey, sementara nak menunggu pilihan raya, then dia turun sehingga ke paras paling rendah 40% pernah rugi. So bila market ni naik balik, contoh waktu ni, okey, waktu ni naik sehingga 25%. Market naik, counter Huan ni naik sampai 25% pada bulan 4. Jadi apa yang menarik dekat dia naik 25% pada bulan 4? Sedangkan dia beli pada harga 50 sen. Waktu dia beli 50 sen, harga dah turun, naik. Yang tu saya kata, tengok saja. Naik, tengok saja. Tak ada erti. Okey, minta maaf banyak-banyak. So saya terpaksa cerita benda-benda ni. Okey, nanti baru saya story berkenaan dengan indeks. Okey, so kita tengok satu counter Acres. Sama juga. Okey, awal bulan Disember, okey, dekat sini lebih kurang naik sehingga 75%.
Kemudian nampak turun, kita semangat nak buat pembelian. Katalah kita buat pembelian dekat sini. Katalah lah. Kata kita buat pembelian kat sini. Harga 465. So, apa jadi dengan counter ni? Okey, siap. Apa yang jadi dengan counter ni? Dia pernah turun sehingga 50%. Okey, dia turun sehingga 50%. Jadi 2 hari ni, minggu ni saja mengalami kenaikan. Okey, untuk counter Acres ni, minggu ini saja mengalami kenaikan sehingga 68%. Tapi tak ada makna kerana dia masih lagi rugi 28%. Jadi dia tengok saja. Itu maksud saya. Sebab tu daripada awal bulan 1 saya kata tunggu pilihan raya, tunggu pilihan raya, tunggu pilihan raya. Lepas pilihan raya kita masuk. Dan yang the bestnya selepas pilihan raya, okey, apa yang berlaku selepas pilihan raya? Bertukar kerajaan. Bukan best kerajaan tukar. Siapa yang best lah. Siapa yang tak sokong tak best lah. Okey, siapa yang sokong dia best lah. Orang yang disokong menang. Okey, maksud saya yang best dia, apa yang berlaku selepas pilihan raya, market kita drop tu. Okey, so sorry. Okey, market kita drop tu. Turun sampai lebih kurang 140 mata. Selepas pilihan raya turun 140 mata. Orang kalut dah. Kalut nak drop dan sebagainya. Saya dah mention dah. Okey, daripada awal lagi, daripada bulan 1 saya beritahu, selepas pilihan raya, even bertukar kerajaan, tak bertukar kerajaan, market insya-Allah akan okey, akan rancak seperti biasa, tapi memerlukan masa. Bukan hari ni pilihan raya, esok bentuk kerajaan terus naik. Tak, ambil masa. Dan saya juga ada buat review lagi selepas pilihan raya pun. Saya ada buat review, saya buat tambahan review. Saya kata apa, kita tunggu alang-alang, sebab saya ingatkan pilihan raya bulan 3, bulan 4, rupanya pilihan raya bulan 5. Jadi selepas pilihan raya ada bulan puasa, jadi selepas puasa ada raya. Jadi saya buat kesimpulan, market insya-Allah akan kembali lebih menarik selepas hari raya Aidilfitri. Ini jangkaan. Jangkaan tak tepat. Jadi bila tak jadi pun tak boleh marah kat saya. Saya cuma kongsikan sahaja. Jadi apa yang menarik berlaku dekat sini adalah ada satu indeks reversal yang tak berapa popular. Saya kena mention lah, tak berapa popular. Okey. Maksud tak berapa popular ni, dia tak berapa berkesan lah. So yang berlaku indeks reversal dekat sini adalah bullish harami. Okey, ada 3 kali berlaku bullish harami. Yang pertama dekat sini, yang kedua dekat situ, yang ketiga dekat sini. Okey, pada tarikh 5/4 berlaku satu indeks reversal bullish harami yang saya tak percaya pun. Okey, kemudian bulan 25/5 berlaku lagi sekali bullish harami yang saya memang kurang percaya, dan sekali lagi berlaku bullish harami pada 30 hari bulan 5 yang saya masih tak percaya. Saya tak begitu percaya dengan bullish harami ini. Tapi disebabkan ada yang percaya, okey, mungkin sebahagian yang percaya ataupun sedikit yang percaya, maka indeks itu naik. Okey, tapi naiknya disebabkan 2 perkara. Yang pertamanya naik disebabkan double bottom. Okey, yang kedua naik disebabkan indeks reversal bullish harami. Jadi sebelum ini, pada yang pertama ini, bullish harami yang saya maksudkan dekat sini ni, mungkin daripada 100 orang 20 orang yang percaya. Jadi 20 orang ni tak berjaya nak menggerakkan harga itu naik. Faham tak? Ini situasi. Yang kedua ini pula, okey, daripada 100 orang mungkin 30 orang yang percaya. Jadi 30 orang ni tak cukup kuat untuk menaikkan harga indeks. Dan yang ketiga ini, mungkin yang percaya bullish harami ni 30 orang yang percaya pada bahawa indeks akan naik selepas double bottom 30 orang. Jadi yang ni plus yang ni 30 orang, so dia jadi 60. Maknanya 60% orang percaya, lebih kurang macam itulah nah. Contoh. Sebab tu dia lebih kuat. Faham tak? Dia lebih kuat. Dan saya daripada dulu memang saya tak begitu yakin dengan bullish harami ni. Melainkan bullish engulfing, bullish matching, ataupun apa nama dia? Bullish matching tu orang panggil. Nanti saya ingat saya beritahu. Okey. So, sekarang ni minggu iaitu pada awal bulan 6. Kenapa awal bulan 6 ini menarik? Okey, saya boleh kongsikan sedikit kepada anda. Ini bukan mitos, bukan kepercayaan, bukan kebetulan, kebiasaan. Saya kena cerita kepada anda. Ini bukan satu politik dan sebagainya, tapi nak kena cerita. Kebiasaan dia selepas bulan quarter report, market okey. Kebiasaan dia okey. Quarter report adalah selang 3 bulan.
quarter report bulan 12 akan keluar pada bulan 2. Quarter report yang pertama pada tahun itu iaitu bulan 3 akan keluar pada bulan 5. Sekarang ni kita berada di fasa quarter report yang pertama yang keluar result pada bulan 5. Jadi penghujung bulan 5 kebiasaannya market tak okey. Naik je awal bulan 6 okey. Tak percaya, anda take note apa yang saya kata. Sorry suara tak apa nak cantik. Bulan 8 iaitu quarter report pertengahan tahun. Okey, yang kedua, quarter report kedua pada bulan 6 akan keluar result pada bulan 8. Jadi hujung bulan 8 market kebiasaannya memang tak elok. Orang akan kata kebetulan. Kalau setiap kali market quarter report asyik kebetulan, bila nak belajar sesuatu at least kebetulan juga, tapi kena tengok hubung kait dia. Faham tak? So selepas bulan 5 quarter report berakhir pada hujung bulan 5, naik yang bulan 6 cantik. Ni bulan 6. Ini quarter report. Ni minggu terakhir quarter report. Yang orang kata Menteri Keuangan dedah rahsia negara lah, picoita hutang negara banyak-banyak, pelabur tak yakin, pelabur lari dan sebagainya. Betul, tak salah benda tu. Kita ada dua momentum, fundamental, technical. Okey, itu daripada sudut fundamental. Tapi apa yang diceritakan di dalam technical ini ataupun graf ini, okey, membayangkan apa yang berlaku di sudut fundamental itu. Dia Allahumma salli ala sayyidina. Okey, dia membawa arti ataupun dia apa yang saya cakap, Allahumma salli. Ni lebih kurang macam ni. Apa yang berlaku di sebalik fundamental, okey, ditafsirkan dalam bentuk graf. Okey, sebenarnya graf-graf yang berlaku ni memang ada story di sebalik fundamental pun. Memang ada story. Tapi kalau kita tengok balik, okey, macam saya kata tadi, kalau tak percaya yang belakang tak apalah. Kita tengok yang akan datang. Okey, yang akan datang quarter report adalah pada bulan 6. Quarter report bulan 6 akan keluar result pada bulan 12. Bulan 8, 2 bulan selepas tu. Jadi anda tengok market di hujung bulan 8. Apa akan berlaku market di hujung bulan 8? Kemudian naik bulan 9. Apa yang akan berlaku? Kebiasaan dia, market akan kembali pulih, kembali rancak selepas quarter report itu. Kebiasaannya, bukan kebetulan. Saya tak kata kebetulan, saya tak kata ini memang telah dirancang dan sebagainya. Kebiasaan saya kata. Okey, kena faham ayat saya nak, kebiasaan dia. Okey. Jadi minggu ini minggu cantik lah, minggu pertama di awal bulan. Jadi saya nak nasihatkan satu benda. So minggu depan adalah minggu nak raya, yang mana hari Jumaat adalah raya. Okey, hari Khamis itu trade half day. Okey, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis boleh trade. Jadi saya ada mention dekat grup, dekat grup lah dekat orang yang rapat, saya beritahu nak jual minggu ni, saya kata. Okey, minggu depan kalau market tak elok, jangan marah. Okey, itu hanyalah jangkaan. Sebab kalau kita fikir logiknya, dulu dengan sekarang, saham ini, okey, didominasikan oleh bukan satu kaum lah. Dulu, honestly, saya beritahu, yang main saham ni kebanyakan dia kaum Cina. Sekarang boleh dikatakan 50-50. Kaum Melayu dan bukan Melayu, 50-50. Jadi lebih kurang lah. Saya tak boleh bagi data yang tepat. Saya pun tak ada data yang tepat. Lebih kurang saya cakap. Okey. Jadi kebiasaan dia, bila nak raya ni, orang nak pakai duit. Okey. Dan orang tak nak simpan duit, dan orang tak nak letakkan duit di dalam market ni. So kita tak nak simpan duit dalam portfolio. Kebiasaan dia, terutama yang main short term. Okey. Yang long term tak apalah. Okey. Yang short term. Jadi betul lah orang kata, habis kalau keluar hari ni, nak tunggu 3 hari baru dapat duit tu lah. Bukan boleh pakai raya pun. Memang betul. Tapi disebabkan momentum nak raya, banyaknya orang jual saham, nak pakai duit. Okey. Market akan jadi suram. Okey, kebiasaan market akan jadi suram. Jadi orang akan ambil kesempatan untuk buat penjualan. Jadi jangkaan saya pada minggu depan, market tak serancak macam minggu ini. Okey, just nak share sahaja. Minggu depan kita tak tahu apa berlaku. Even minggu depan lebih menarik daripada minggu ni. Contohlah, minggu depan tengok naik lebih daripada harga, naik sampai 2000 mata. Katakan minggu depan 4 hari trading day tu. Okey, Jumaat tak tahu apa cerita, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis 2000 mata contohnya. Tak boleh marah kat saya lah, sebab saya jangka saja. Minggu depan apa yang saya kata,
apa yang saya jangka minggu depan market tak serancak minggu ini. Jadi nak trade lah pada minggu ini, nak buat apa-apa dah trade lah kan minggu ni. Maksud saya kalau nak buat penjualan kau pandai-pandai lah hari ni, hari Isnin. Okay, so pandai-pandai. So insyaAllah selepas raya market akan bertambah bagus, bertambah baik. Okay, sebenarnya saya nak menunggu dia turun lagi. Sebenarnya saya mengharapkan selepas raya berlaku indeks reversal, tapi sayangnya dia tak berjaya turun di bawah paras 1700 ni. Okay, tapi tak apa lah, naik pun bagus juga. Turun bagus, naik pun bagus. Kalau orang yang berfikir positif, kalau dia jiwa kental nak main saham, dia tak kisah dengan market turun atau naik. Sebab kedua-duanya ada function. Naik, dia tahu nak buat apa. Turun, dia tahu nak buat apa. Okay, so saya just nak kongsi sebenarnya berkenaan indeks, apa yang jangkaan indeks pada minggu depan. Jadi yang tadi saya tunjuk berkenaan counter tu hanya lebihan lah, bonus lah. So saya minta maaf kalau ada sebarang perkasar bahasa, okay, tak senang daripada segi percakapan dan sebagainya. Saya hanya kongsikan apa yang saya tahu. Okay, saya bukan siapa-siapa pun. Sebenarnya saya tak layak untuk berkongsi, tapi saya kongsi dekat follower saya. Okay, saya bukan kongsi di public. Saya bukan buat press conference. Saya kongsi dekat follower saya. Bermakna follower saya yang memang nak dengar saya kongsi. Jadi saya kongsikan. Yang mana tak mau dengar, dia tak akan play video ni, dia tak akan download pun. Okey. So terima kasih kepada yang download video. Okey, yang dengar saya punya penjelasan berkenaan dengan hala tuju indeks untuk minggu depan dan selepas hari raya. Okey, kita doa-doa yang terbaik untuk indeks kita selepas hari raya. Yang macam saya jaga, insya-Allah market bertambah baik. Yang mana sebelum-sebelum ni yang dah buat pembelian yang tengah rugi, insya-Allah tunggu saja. Okey. InsyaAllah akan kembali ke paras pembelian. Okey, sebab selama ni momentum pilihan raya sahaja. Selepas pilihan raya, insyaAllah kembali kukuh. Okey, so kita harap indeks semakin kukuh, semakin menarik, semakin rancak. Kalau menarik saja macam ni pun, duk naik-naik market counter duk turun, tak guna juga, betul tak? Okey, ni lah nama dia politik. Dah siapa faham lah. Okey, kita nak indeks cantik, counter-counter semua ikut cantik. Tu. Okey, kalau indeks tak cantik, counter pun tak ikut tak cantik juga. Okey, so itu sahaja daripada saya. Okey, kalau sebelum tu so, saya bajet 25 minit, tak lebih daripada setengah jam. Okey, sebelum tu macam saya dah kongsikan dah tadi kepada anda, saya punya road tour untuk tahun 2019 bukan 19, sorry, suku kedua tahun 2018, iaitu selepas hari raya Aidilfitri. Betul tak ni? Ipoh Kuala Lumpur. Itulah. Okey, ini saya punya road tour untuk tahun ni. Saya dengan tim saya, insya-Allah. Ini jadual sehingga bulan 9 saja, 10, 11, 12 belum ada lagi. Ini untuk kuartal yang ketiga tahun 2018. Jadi siapa yang berada di sekitar Ipoh, Kuala Lumpur, okey, East Coast dan sebagainya, anda boleh tengok jadual bila saya turun ke tempat anda. Okey, kalau teringin untuk berjumpa dengan saya untuk mempelajari dengan lebih dekat, insya-Allah nanti saya akan, sebenarnya dah buka dah pendaftaran. So anda boleh kontak saya ataupun nanti saya akan bagi PIC yang terlibat untuk setiap lokasi itu, berbeza dah PIC yang terlibat. Okey, so kita boleh bertemu di lokasi-lokasi berikut yang saya akan kongsikan kepada anda berkenaan teknikal analisis secara lebih dekat, insya-Allah. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.